Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berhadapan dengan isu persepsi ke atas suku etnik Rohingya yang berada di negara kita. Jadi untuk memahami keadaan mereka ini, kita mulakan dengan latar belakang sejarahnya. Siapakah dia orang-orang Rohingya? Dia merupakan satu bangsa berdaulat. Kalau kita lihat sejarahnya, dia mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan memang berasal daripada tempat yang dinamakan sebagai Arakan pada hari ini, wilayah yang berada di sebelah timur laut Myanmar dan juga bersempadan dengan Bangladesh. Adapun negeri Arakan itu dulunya dikenali sebagai Roham. Maksudnya memang merupakan rakyat peribumi ataupun penduduk asal negeri ataupun wilayah Arakan pada hari ini, yang pada hari ini sudah dinafikan kerajaatannya oleh rejim Myanmar. Kalau kita lihat dari sudut kedaulatan bangsa Rohingya ni, mereka ini sebenarnya pernah membentuk sebuah kerajaan yang tersendiri pada kurun yang ke-15 dan pertama kali menerima Islam pada sekitar kurun yang ke-3 Hijrah ataupun kurun yang ke-9 Masihi. Sama seperti tempat-tempat lain seperti Kedah Tua, Langkah Suka yang kemudiannya merupakan asal kepada Patani, kemudian Champa, Vietnam pada. Jadi mereka ini memeluk Islam pada zaman yang agak awal dan banyak pengaruh dipengaruhi oleh orang-orang Arab dan juga Mogul. Mogul ni maksudnya adalah kerajaan Islam India dan juga ada juga pengaruh Portugis sedikit. Jadi itulah dia latar belakang sejarah orang-orang Rohingya. Baik, kalau kita lihat pada zaman moden, Myanmar ataupun nama lamanya Burma ni pernah dijajah oleh British, sama seperti tanah Melayu dan Malaysia. Dan pada zaman pemerintahan British, mereka ini memang didiskriminasi, dan apabila British memberikan kemerdekaan kepada Burma pada tahun 1948, Arakan dimasukkan sekali ke dalam negara Burma, tapi penduduknya didiskriminasikan, disukarkan untuk menjadi berintegrasi ataupun menjadi rakyat Burma. Dan ini semakin parah pada tahun 1962 apabila junta tentera menafikan kerakyatan, dan pada tahun 1974 suku etnik Rohingya ini dilabelkan sebagai parti pendatang tanpa izin, dan ini diperkukuhkan dengan undang-undang penduduk pada tahun 1982 di mana mereka dikategorikan sebagai orang asing. Jadi memahami latar belakang ini seharusnya mendatangkan satu kesedaran kepada kita bahawa apa yang dihadapi oleh suku etnik ataupun bangsa Rohingya ini adalah suatu yang sangat getir dan tak seharusnya kita melemparkan suatu pandangan negatif, bahkan cuba untuk ketengahkan sejarah mereka ini dalam bentuk yang sangat bercanggah dengan apa yang mereka pernah lalui di dalam sejarah. Adapun kerajaan Myanmar pada hari ini tidak mengiktiraf mereka sebagai bangsa Rohingya. Mereka disebut sebagai Bengali dan membentuk persepsi seolah-olah mereka ini adalah pendatang daripada Bangladesh. Sedangkan bangsa Rohingya ini berbeza daripada orang-orang Bangladesh. Mereka boleh memahami bahasa Bengali tapi mereka mempunyai bahasa mereka sendiri, dan ini disahkan sejak daripada kurun ke-18 lagi oleh penulis-penulis barat. Mereka ini beragama Muhammadan, maksudnya mereka ini beragama Islam dan mempunyai bahasa mereka yang tersendiri, bahasa yang unik. Jadi itulah kedudukan orang-orang Rohingya, dan akibat daripada diskriminasi yang melampau pada tahun 1978 berlakulah penghapusan etnik secara besar-besaran, dan ini berulang sekali lagi pada tahun 1991, 92, seterusnya pada tahun 2002, 2012, 15, 16, 2017, 2018. Jadi kita lihat pada dekad yang terakhir ini, kita lihat tindakan kerajaan Myanmar semakin ganas terhadap penduduk Rohingya, dan mereka telah melakukan pelbagai bentuk jenayah kemanusiaan, termasuklah pembunuhan ataupun summary execution, pembunuhan tanpa sebab, kemudian penahanan tanpa bicara, penahanan rambang, tangkapan, mengusir mereka daripada kampung halaman, kemudian mengenakan kerja paksa. Terlalu banyak kes di mana mereka lesap tanpa sebarang berita. Jadi apa bentuk jenayah yang dilakukan oleh rejim Myanmar ini sudah pun disahkan oleh United Nations Special Envoy, di mana mereka telah tanpa syak dan ragu lagi mengatakan bahawa apa yang berlaku di Myanmar ini adalah textbook ethnic cleansing. Maksudnya pembersihan etnik terancang dan secara sistematik. Jadi itu adalah rumusan yang dibuat oleh PBB pada tahun 2017. Tidak syak lagi bahawa etnik Rohingya ini bahkan disebut oleh PBB sebagai minoriti yang paling ditindas di dunia pada hari ini. Jadi akibat daripada tindakan penindasan sistematik ini, maka kita lihat penduduk Rohingya ini mula meninggalkan negara mereka. Sejak daripada tahun 1978
70-an lagi. Dan Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang menjadi tempat yang mereka tuju. Kita lihat banyak lagi negara lain seperti Pakistan, India, bahkan Arab Saudi, Thailand, Indonesia juga menampung. Dan yang terbesar sekali sudah tentunya Bangladesh, yang kita tahu setakat ini menampung tidak kurang daripada 1 juta pelarian etnik Rohingya di Cox's Bazar. Disebabkan itu, kerajaan Bangladesh telah menyediakan suatu tempat, penempatan, suatu pulau, dan kita tahu ini bukanlah suatu penyelesaian yang tuntas, yang baik, kerana pulau tersebut sebenarnya adalah merupakan tumpukan ataupun lumpur yang terbina. Sebelum ini pulau itu tidak wujud dan sangat terdedah kepada taifun ataupun ribut taufan yang berlaku setiap tahun pada musim monsun. Jadi sekiranya mereka diletakkan di pulau tersebut, sudah tentu mereka akan terdedah kepada mara bahaya. Seperti mana juga keadaan mereka sekarang ini bila berada di Cox's Bazar.